Ya, Alhamdulillah kita dalam segmen Tazkirah pada pagi ini seperti biasa kita bawakan di jam ini dan kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini untuk membincangkannya berkenaan dengan satu tajuk yang menarik dalam segmen Tazkirah kita berkenaan dengan kesihatan, iaitu sihat itu amanah. Ya. Betul sekali. Dan narasumber kita bukan pada hari ini tidak lain tidak bukan sudah pun bersedia di sebelah kiri Mahirah pada pagi ini Ustaz Muhammad Nasir bin Superi, pegawai agama kita jemput di studio Rampai Pagi pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Sehat. Mahirah dan Nisa apa khabar? Alhamdulillah kita berdua sehat seperti dapat Alhamdulillah semua sihat hari ini. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Jadi satu tajuk yang cukup menarik kita bawakan berkenaan dengan sihat itu amanah. Siapapun yang mau sihatnya kita ni memang kita ni akan mau ada merasai sakit atau tapi apa yang akan dikongsikan nanti mungkin kita terus saja serahkan kepada Ustaz barangkali untuk membincangkan dan juga memberikan mukadimah terlebih dahulu. Sihat itu amanah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Mahirah dan Anisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Yang saya hormati pengacara hari ini Mahirah dan Anisa serta para penonton. Mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk perbincangan segmen Tazkirah kita ni pada kali ini ialah sihat itu amanah. Jadi sebagai mukadimah kita ni ada juga baiknya kita ni renung terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-18 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhatak qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Jadi kalau kita ni perhatikan Mahirah dan Anisa, agama Islam kita ni sangat mementingkan dan mengambil berat mengenai dengan kesihatan. Sewaktu apabila kita ni sakit dan sebagainya, kita ni disuruh untuk berusaha dan berubat apabila ditimpa penyakit. Kemudian kesihatan itu adalah antara faktor utama ke arah menjadikan diri kita ni, masyarakat kita ni dan umat Islam itu menjadi kuat. Kemudian bila kita ni perhatikan tajuk segmen Tazkirah pada kali ini iaitu sihat itu adalah amanah. Jadi insyaAllah saya ini bukanlah doktor juga sebenarnya, tapi saya akan menyampaikan dari sudut Islamik lah mengenai dengan kesihatan. Jadi saya percaya seperti yang Mahirah katakan tadi, memang semua kita ni mahu sihat. Kalau sekiranya sakit, payahlah. Segala-galanya payah. Sembahyang payah, kan bekerja payah, kan meluangkan masa sama keluarga payah. Terhalang. Me time pun payah. Bayangkan kalau migraine, tem-tem atau terjua ya kan dengan kukunya. Kan dah siap lah rasanya kan. Contohlah kalau perempuan lah. Kan, jadi sebab itu kita ni mesti menjaga kesihatan. Dan insyaAllah pada pagi ini kan saya kongsikan di antara dua cara yang perlu kita ni fokuslah dalam kehidupan kita ni. Yang pertama, gaya hidup sihat, dan yang kedua ialah gaya pemakanan sihat. Ya, bezanya gaya hidup sihat itu lain, gaya pemakanan sihat pun lain. Jadi kalau gaya hidup sihat ini macam biasalah kita ni pun sudah tahu insya-Allah di antara gaya hidup sihat ini ialah dengan kita ni melakukan riadah ataupun bersukan. Satu kita ni digalakkan untuk bersukan sekurang-kurangnya paling kurang pun 20 minit sehari. Minimum tu minimum sudah. Tu paling kurang, dan sukan itu semestinya melakukan sukan yang berat-berat kan. Sukan yang ringan pun boleh juga, contohnya membersihkan lungkang di rumah, contohlah kan, mop di lantai rumah ke apakah, basuh piring dan sebagainya, buang sampah, ataupun termasuklah riadah-riadah ringan ataupun yang paling pun yang boleh dibuat di rumah, di garage ke di mana, skipping atau jumping rope atau and then brisk walk pun boleh di halaman rumah dan sebagainya. Dan kita ni pun tahulah benda-benda macam mana itu di antara cara kita ni menjaga kesihatan. Dan dalam Islam pun ada juga menganjurkan kita ni melakukan riadah ketuhanan. Jadi riadah ketuhanan ini ialah sembahyang. Sembahyang pun termasuk dalam riadah sebenarnya. Setiap pergerakan kita ni itu merupakan riadah. Rukuk, sujud, duduk antara dua sujud,
tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya. Dan kemudian bila kita ni perhatikan mengenai dengan sembahyang ini, rupa-rupanya setiap pergerakan sembahyang itu dikaji oleh para pakar, termasuklah doktor-doktor dan sebagainya kan. Jadi mungkin kita ni ada yang dah tahulah apa sebenarnya kelebihan rukuk, kelebihan sujud dan sebagainya. Rupa-rupanya Mahirah, Nisah, rukuk itu ia boleh menghindarkan diri kita ni daripada sakit tulang belakang. Jadi kalau kita ni mau ada sakit tulang belakang dalam kehidupan ini, banyak-banyaklah sembahyang. Itu di antara caranya tu. Kemudian menurut pakar rukuk lagi, rukuk ini sendiri boleh melambatkan proses penuaan. Siapa yang takut kena panggil si tua, rajin-rajin sembahyang. Itu contohlah, contoh. Itu sebagai contoh lah ya. Contoh, tapi memang benar lah. Memang betul. Rukuk itu yang melambatkan proses penuaan. So tu kalau tadi perhatikan kan, orang yang ahli masjid lah sebagai contoh, ataupun orang yang rajin beribadah dan sebagainya. Jadi tadi perhatikan umur diorang tu kadang-kadang 70 sudah tu. Tapi kalau kita ni dah tahu umurnya 70, kadang tadi merasa umurnya tu 55 tahun bah. Betul. Kadang-kadang itu memanglah banyak sehat kan, macam bergaul dengan di antara jemaah-jemaah masjid kan. Kadang-kadang saya fikir umurnya tu 55, ada yang saya fikir di bawah 60 dan sebagainya. Tapi bila sudah ditanya, rupa-rupanya umurnya 75, ada yang kan 80. Jadi saya terkejutlah. Itulah di antara buktinya tu orang yang rajin sembahyang dari dulu sudah tu katanya. Itu antaranya yang dikatakan dikaji dalam, oleh dikaji. apa namanya pakar pergerakan rukuk. Betul. Itulah. Kemudian ada lagi satu Mahirah, ini kan kongsi sajalah mengenai dengan sujud. Sujud pun ada juga dikaji ni. Setiap pergerakan tu ada benefitnya, kebaikannya. Sujud pun dikaji juga. Rupa-rupanya sujud ni ianya boleh menjadikan otak kita ni itu lebih sihat dan cerdas. Ya, Sebab kan bila kita ni sujud, kepala kita ni itu berada di bawah bah. Jadi apabila kepala kita ni itu berada di bawah, jadi perjalanan darah kita ni itu ke otak kita ni itu lancar. Betul. Bila perjalanan darah kita ni lancar ke otak kita ni, maka banyaklah oksigen itu kan masuk. Dalam jadi kajian-kajian lah. Jadi itu adalah antaranya kita ni dalam kita ni menunaikan ibadah tu. Itulah ada Siapa yang sangkut paut menyangka walaupun dalam pergerakan kita ni apa yang wajib kita lakukan dalam beribadah tu, rupanya ada di sebaliknya pelbagai kesihatan yang dapat kita perolehi. Yang orang bukan sahaja pada ketika rukuk ataupun pada ketika sujud. Betul. Seperti yang Ustaz Nasyid telah Nyatakan kongsikan tadi. betul. Jadi apa katanya Ustaz, kalau mau awet muda, rajin-rajin sembahyang. Itu Bukan saja kita ni memanglah kita ni perlu melakukan kewajipan kita ni sebagai orang Islam, juga kita lakukan kerana kesihatan, nilai-nilai kesihatan yang telah diberikan juga dalam pergerakan-pergerakan tersebut. Terutama sekali di kehidupan moden, apabila kita ni sedang melakukan kehidupan kita ni pada ketika ni orang kehidupan sedentary kita ni tu duduk bekerja di office berapa jam duduk dan bergerak-geraknya orang jadi dalam kita ni pada waktu zuhur, pada waktu asar itu jadi antara ada pergerakan, ada pergerakan kita ni. dapat lakukan. Jadi mungkin kalau untuk seterusnya mungkin dapat disambung lebih lanjut lagi ni. Kemudian mengenai dengan riadah ketuhanan ini termasuklah jua puasa tu. Jadi kalau sekiranya kita ni rajin berpuasa, insya-Allah ianya membuatkan kita ni sihat juga. Sebab bayangkan, ia analoginya simple saya lah Mahirah Nisah. Macam enjin ataupun mesin. Blender lah, kita suka memasak. Menggunakan blender kan dan sebagainya. Kan blender tu kadang-kadang ada yang beritahu awal tu jangan lebih daripada seminit kan. Takut panas takut panas dan sebagainya. Itu baru mesin yang Nabi itu sama je kereta. Kalau kereta berjalan lebih 24 jam dah berhenti pandai je overhead walaupun kita baru. Sama je parut kita ni pun perlu berehat juga. Kalau sekiranya makan minum belimpang punya makan daripada berehat istilahnya bayangkan. Jadi ianya akan orang mencepatkan lagi penyakit itu akan datang. Dan kita ni pun tahu juga bahawa penyakit itu kebanyakannya datang daripada perut kita ni kan. Jadi bila kita ni perhatikan juga, ini kita ni masuk lagi lah tadi gaya hidup sihat, kemudian yang kedua gaya pemakanan sihat. Satu kita ni pentingnya berpuasa. Ada satu kisah ni ingin saya sampaikan, satu cerita lah. Mungkin Mahirah Nisah pernah mendengar nama Ibnu Sina. Ibnu Sina ni merupakan seorang ulama Islam, pakar perubatan. Jadi Ibnu Sina ni pernah dijumpai oleh seorang etis. Jadi etis ini mengatakan kepada Ibnu Sinanya, wahai Ibnu Sinanya, aku baru saja selesai membaca seluruh Al-Quran katanya. Kemudiannya dan aku tidak mendapatinya ayat-ayat mengenai dengan perubatan. Jadi maknanya
katamu Al-Quran ini komplit dan sebagainya. Jadi mana ayat perubatan itu? Jadi apabila Ibn Sina mendengar cakap orang etis itu, kata Ibn Sinanya, sesungguhnya ayat perubatan itunya ada di dalam Al-Quran. Mustahil juga Mahirah. Dalam 6.660 ayat Al-Quran. Mustahil satu pun ada ayat perubatan bah. Jadi kata Ibn Sinanya ada ayat perubatan tapi ia setengah ayat saja. Jadi kata orang etis satunya bahnya kalau adanya cuba bacakannya, aku mau tahunya apa ayat itu. Kemudian kata Ibn Sina dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan makanlah dan minumlah kan, kemudian jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi itulah di antara ayat perubatan kata Ibnu Sina. Jadi tadi nampak di sana gaya pemakanan kita ni pun perlu dijaga, jangan sampai walaupun masa ni musim apa ni orang kata ni jual-jualan. Oh, jual-jualan kan, tisliuran nila, lem syeheng lah contohlah, lem syeheng. Contohlah apa-apa sajalah bentuknya kan. Anilah, atulah, apalah. Makan saja selagi mana makanan itu baik dan halal. Makan tapi jangan sampai berlebihan. Cukuplah kan. Kalau tadi ikut sunnah baginda Rasulullah, 1/3 untuk makanan di perut kita ni. Kemudian 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Jadi mun faham bisa itu berarti istilahnya. Jadi perlu untuk kita ni bersederhana. Sederhana saja. Ada lagi satu cerita. Ini berkaitan juga ni dengan cerita tadi ni. Raja Mesir pernah memberikan hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Mesir ini memberikan ada 4 hadiah ni. Satu madu lebah, kemudian seorang jariah ni pembantu. Kemudian Raja Mesir itu juga memberikan baginda Rasulullah hadiah seekor binatang tunggangan. Kemudian yang keempat ialah seorang doktor pakar. 4 ni hadiah Raja Mesir bagi kepada baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah apabila hadiah ni sampai kepada baginda Rasulullah ambil 3, reject 1. Jadi baginda Rasulullah mengambil madu lebah tu, kemudian seorang jariah, kemudian binatang tunggangan baginda Rasulullah ambil, tapi tobib ni yang doktor ni baginda Rasulullah balikkan semula. Jadi apabila doktor ni balik semula ke Mesir, Raja Mesir terkejutlah. Kenapa kau balik semula ni? Kan kemudian kata tobib itunya, sesungguhnya orang yang kau berikan hadiah itunya ia mempunyai ilmu orang kata istilahnya keseluruhan ilmu perubatan katanya. Ia ada semuanya dan ia memberitahu ke akunya katanya kaminya hanya makan apabila kami lapar dan kami berhenti sebelum kami kenyang. Wah, itu daripada baginda Rasulullah kepada tabib tersebut kan. Ini nampak sudah kalau makan itu janganlah sampai habis berhabis banyak orang kata ni walaupun walau. Contohlah walaupun walau. Itu pada-padalah. Satu antara juga sunnah ni boleh kita amalkanlah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun ada diceritakan. Ini sunnah je ya Mahirah. Betul. Kalau kita ni makan kan, kalau sekiranya kita ni sudah berkeluarga dan sebagainya kan, kalau sekiranya kita ni membeli makanan 1 portion, cuba kita ni bagi 2 sama pasangan kita ni. Kan sama anak kita ni. Itu sunnah tu sebenarnya. Jangan tas orang 1 nah. Contohlah. Terlampau menurut liurnya tu. Dia dapat tu. Tapi dialah kalau tadi mengamalkan kan, dia bukan saja menjimatkan duit kita ni, tapi merapatkan lagi hubungan sama keluarga tu bah. Betul. Kadang-kadang 1 portion itu pun tadi boleh makan 3 orang tu sebenarnya. Kan, daripada kita ni beli satu seorang, ujungnya berlaku pembaziran. Jadi itulah 2 yang saya sudah sampaikan. Yang pertama ialah jaga gaya hidup sihat dengan cara bersukan dan jangan lupa solat dan sebagainya, berpuasa. Kemudian yang kedua ialah gaya pemakanan sihat. Hati-hati gula pun walaupun senyuman terlalu manis, tapi gula tu jangan jual manis benar. Pandai-pandailah. Tadi mesti kadang-kadang kalau tadi perhatikan Mahirah, bukannya apa Ninsaha. Kalau tadi perhatikan zaman sekarang ini berbeza dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu-dulu 30 tahun kebelakangan dan sebagainya, yang sakit ini lumrah pulang tu 40 tahun ke atas tu biasalah. Betul. Tapi sekarang ni jangan tahan tunggu 40 20 lebih pun sudah terkena ani, terkena atu dan sebagainya. Padahal penyakit itu sepatutnya terkena umur 40 tahun ke atas. Jadi kalau kita ni perhatikan memang semua ni disebabkan oleh gaya pemakanan kita ni. Satu jangan lupa juga Mahirah bisa banyak minum air. Kadang kalau banyak macam-macamlah banyak lagi tak. Contohlah, contoh saja. Atau di antaranya. Kemudian ingin juga saya tekankan di sini,
di samping kita ni menjaga kesihatan luaran kita ni, badan kita ni dan sebagainya, jangan lupa juga untuk menjaga kesihatan rohani kita ni. Luar dalam macam cuci kereta, alang-alang je sekiranya kita ni cuci kereta, luar kan ya bah. Padahal dalam tambah berapa jongannya, alang-alang bah rasanya kan. Jadi baik juga kita ni menjaga kesihatan itu luaran dan dalaman kita ni. Jadi macam mana caranya menjaga kesihatan dalaman kita ni? Yang pertama ialah tunah banyakkan membaca Al-Quran. InsyaAllah bila kita ni banyak membaca Al-Quran, hati kita ni semakin bertambah bersih dan sebagainya. Kemudian banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar, dan banyakkan melakukan amalan-amalan kebajikan seperti sedekah. Tu sedekah itu pun boleh menyihatkan kita ni sebenarnya tanpa disedari. Dari hati kita ni. Dari hati kita ni, hati sihat, melatih diri kita ni supaya kita ni ikhlas bah. Betul. Kalau kita ni beribadah ni sah, kalau kita ni beribadah, mungkin senang kita ni niatkan aku ikhlas lillahi ta'ala. Macam mana bila kita ni berhubungan dengan manusia. Ini ni kata, ya tak, cara kita ni melatih diri kita ni supaya kita ni sentiasa ikhlas dalam melakukan apa pun amalan kebaikan. Cuba kita ni banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Apa lagi kalau sekiranya kita ni bersedekah ketika kita ni susah. Jangan tunggu sanang, tunggu ku sanang Ustaz baru ku bersedekah. Kan tadi pun dah tahu di mana limit sanang itu sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya semakin kita ni susah dan sebagainya, apatah lagi kalau berduit, alhamdulillah, semakin kita ni susah, itulah masanya untuk kita ni bersedekah. Tujuannya adalah untuk menjaga kesihatan dalaman kita ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah sebenarnya perlu keseimbangan dalam hidup kita ni juga. Makan secara sederhana, tidur dan juga rehat yang cukup, senam dan juga menjaga kebersihan, dan seperti yang telah dinyatakan tadi, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Ini untuk ketenangan jiwa kita ni. Ini juga merangkumi dalam apa yang kita ni sihat kita, kesihatan kita ni. Jadi mungkin Ustaz dapat mengongsikan apakah antara contoh amalan sunnah daripada Rasulullah SAW yang berkait dengan kesihatan ini. Mungkin ada sunnah-sunnahnya yang dapat kita ni jadikan satu panduan dari segi kesihatan. Alhamdulillah. Itu sudah saya sebutkan tadi di antara sunnah baginda Rasulullah tadi, makan ketika lapar saja dan berhenti sebelum kenyang. Itu di antaranya. Kemudian supaya hidup kita ni sihat, kita ni mesti berfikiran positif juga. Ni kita ni punya utak ni, pemikiran kita ni, walaupun kita ni punya fizikal kita ni okey sudah insya-Allah dan sebagainya, tapi kalau dalaman kita ni tidak sihat, payah je tu. Satu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali keluar rumah baginda Rasulullah sentiasa memberikan kata-kata motivasi untuk dirinya. Kan apa selalunya baginda Rasulullah cakapkan tu ada surah Al-Insyirah. Baginda Rasulullah sentiasa mengatakan kepada dirinya sendiri, kan, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kita ni memang dalam hidup ni memang ada ujian, cabaran, dugaan dan sebagainya, sama macam baginda Rasulullah. Malah baginda Rasulullah lebih teruk daripada kita ni kan. Tapi baginda Rasulullah cuba memotivasikan diri. Itu pun di antara cara menjaga kesihatan. Dan baginda Rasulullah juga selalu bersukan. Aktif kali baginda Rasulullah ni. Memanah. Baginda Rasulullah handal gusti, tapi memanah itu kan baru je saya tahulah yang mana baginda Rasulullah memang hebat banar memanah. Baginda Rasulullah boleh memanah, tapi yang dipanahnya ni panah juga. Panah sama panah bah. Ia punya anunya, errornya tu bah. Steady je tu. Kalau kita ni, saya pun kadang-kadang walaupun ada bulatan dalam dia target sana tu. Bayangkan baginda Rasulullah panah lawan panah memanah panah. Cuma ada kan bunyinya tu. Tapi itulah di antaranya. Kemudian baginda Rasulullah setiap kali selepas main Isya malam-malam sebelum tidur, baginda Rasulullah kan beriswak di luar rumahnya sama istrinya. Jadi di luar rumah tu beriswak sambil cerita-cerita. Tadi pun boleh mengamalkan macam tu kan. Tapi lihat kuyuk je lah. Kalau ada kuyuk ke apa, tu kalau malam lah. Kalau di luar rumah berpagar okey lah. Tapi itulah yang boleh kita ni amalkan. Dan seperti yang saya katakan tadi tu, amalan-amalan rohani itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan tidur awal penting. Jangan biasakan tidur akhir. Tidur awal lepas Isya tu pukul 9.30, pukul 10 bah tidur tah. Tadi fikirkan berapa tadi sebenarnya bangun sampai pukul 12 tu dulu. Kalau nak ada ya tentu bah. Kalau sekiranya tidak ada bermanfaat, baik tidur. Kemudian bila kita ni tidur awal, niatkan aku tidur ni mudah-mudahan aku terbangun esok kan. Bangun set alarm pukul 3, pukul 2.30, bah. Lepas bangun, mandi sekejap, berwuduk, sembahyang tahajud, baca Quran,
Itu di antaranya kemudian sunnah baginda Rasulullah je untuk menjaga kesihatan. Baginda Rasulullah selalu tidur tengah hari. Itu dipanggil sebagai kailulah lah tu untuk kita ni berehat. Kalau dalam bahasa orang putihnya power nap tu power nap tu pun penting je tu. Betul. Walaupun tapi janganlah Nisa sampai 3 jam. 3 jam tidur. Dari zuhur sampai asar bayi tidur Tapi cukuplah 20 minit, setengah jam tu namanya power nap. Jadi percayalah bila kita ni tidur sekejap setengah hari tu, bila kita ni bangun semula, insya-Allah lain macam tu tenaga kita ni tu. Macam baru recharge, hang pelang kali tu ya. Keluar ya, mana lagi kerajaannya. Kalau ada kerajaan lah, aku buat kerja semua sekali. Itu di antaranya lah. Itulah di antara sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kesihatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi memang Islam telah memudahkan para orang Islam untuk mendapatkan taraf kehidupan yang baik itu dengan kalau kita ni mengikuti apa yang telah sunnah Rasulullah dan kita ikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangannya, insya-Allah keadaan kehidupan kita ni dan kesihatan kita ni pun akan terjaga juga. Jadi seperti yang Ustaz telah katakan tadi, 3 perkara yang dapat kita ikuti, kita jaga dari segi kesihatan tubuh badan, dari segi kita ni kecergasan kita, dari segi permakanan untuk makan makanan yang halal dan thayyib, yang baik, dan juga menjaga kesihatan rohani dan mental dan fizikal kita juga sekaligus. Antara yang dapat kita praktikan sebetulnya senang. Betul. Tak tahu kenapa mencari penyakit tu lagi senangnya orang, tapi sebenarnya untuk sihat tu lagi senang. So tu tadi mesti selalu mengingati. Sebenarnya tadi tahu sudah benda-benda ni. Cuma kadang-kadang kita tu terlalu ikut kemahuan. Tu nah. Kan kalau sekiranya terlalu ikut kemahuan itu bahayalah. Semua kan dimaukannya. Alur tu nisah. Betul. Alhamdulillah. Ya, jadi jadi tidak sebenarnya kesihatan tubuh badan ini merupakan kita ni bagaikan permata kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ianya nikmat yang tidak ternilai. Benar-benar yang dapat dirasakan kalau orang yang sakit itu barangkali kesihatan itu tak saja yang diharapkan kan tu antara. Tapi kalau bagi orang sakit janganlah anggap ini sebagai apakah itu ujian saja. Allah kan bagi kita ni pahala dan insya-Allah masih ada harapan untuk kita ni berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu. Sebab tu jangan kita ni berserah kepada takdir. Memang Allah sudah takdirkan aku macam mana, aku boleh buat. Janganlah. Tapi kalau dapat berubatlah kita ni dengan cara Islam. Kalau dapat perubatan daripada Kementerian Kesihatan, alhamdulillah kan. Tapi jangan lupa terapkan juga perubatan Islam dan sebagainya. Itulah insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik ya dalam segmen tazkirah kita ni, iaitu berkenaan dengan sihat itu amanah. Baik, kita ada lebih kurang dalam 2 minit saja lagi ni Ustaz. Mungkin untuk akhirnya kesimpulan daripada tajuk kita ini, apa yang mungkin disampaikan kepada penonton kita. Alhamdulillah. Jadi sebagai kesimpulan tajuk perbincangan kita ni pada pagi ini, iaitu sihat itu adalah amanah. Pertama kita ni mesti ingat sihat ini merupakan anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni perlu menjaga benar-benar kesihatan kita ni. Dan tujuan kita ni menjaga kesihatan kita ni sebenarnya lain dan bukan untuk memudahkan kita ni beribadah khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk melakukan kebaikan di dunia ni. Kan kalau sekiranya netizen, alhamdulillah. Dan jangan lupa juga tadi seperti yang saya tekankan, jaga gaya hidup sihat kita ni, riadah jangan lupa sekurang-kurangnya 20 minit sehari, kemudian solat jangan tinggal, puasa kalau dapat amalkanlah puasa-puasa sunat setakat yang kita ni mampu. Kemudian permakanan tu pun penting, cuba kita ni start harian ni jangan makan sampai terlalu kenyang. Kalau akan makan pun cuba bagi-bagi semua orang lain, beli popia RM1 per batang atau jadi habiskannya. Bagilah orang lain kan, cukuplah 2 batang seorang ke apakah. Yang penting cuba tadi kontrol makanan kita ni dan jangan lupa juga jaga kita ni punya kesihatan dalaman kita ni, rohani kita ni dengan membaca Al-Quran, banyak berzikir, beristighfar dan juga banyak bersedekah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya dalam segmen tazkirah kita ni, sihat itu aman. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tamu kita, iaitu Ustaz Muhammad Nasheed bin Supuri ya, merupakan pegawai agama, telah pun mengongsikan berkenaan dengan sihat itu amanah. Mudah-mudahan ia memberikan satu ilmu yang baru lagi kepada kita ni, dan kita memang sering juga mengingatkan mengenai dan kesihatan ni. Itulah kesihatan itu memang penting, bukan sahaja fizikal tetapi emosi kita ni, dan kesihatan itu jelah memainkan peran penting untuk kita ni kekal dapat melaksanakan ibadah kita ni dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Ustaz, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.